Relax bro. Okey, bismillah, kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro, episod yang ke-20. Ya, jangan lupa terus follow kami di semua platform social media kami, YouTube, Facebook, Spotify, Instagram, TikTok, untuk memastikan kelangsungan dan kelestarian Relax Bro, insya-Allah. Okey, topik panas, isu panas yang mendapat perhatian ramai pihak netizen, khususnya penjawat awam dan anak-anak muda yang bakal menjadi penjawat awam, okey, dalam proses permohonan ataupun yang bercita-cita, maknanya yang di universiti sekarang tahun ketiga atau keempat yang telah didoktrin bahawasanya kena kerja kerajaan sebab selamat, sebab dapat pencen. Betul. Even kebanyakan ibu bapa, kebanyakan, saya tak kata semua, tapi kebanyakan ibu bapa, kalau kita mak ayah pun kita kata secure dia kerja kerajaan ni sebab senang. Tak fikir apa, bukan hospital semua government bayar, government tanggung, lepas tu ada pencen, senang lah hang kata. Loan kerajaan, kerajaan dapat nak beli rumah senang, semua senang, kerajaan ni senang. Jadi semua dah fikir. Ni yang duk mengaji tahun 1 pun dah fikir dah, aku nak ajar kerajaan. Okey, so jadi ni yang kita punya team ni sengih-sengih pun nak kerja kerajaan agaknya. saya ni belakang ni ramai. So jadi isunya adalah sekarang, Gil, apabila diumumkan oleh kerajaan nak hapuskan pencen. Jadi kalau dilihat tadi saya katakan, pandangan stigma orang kita, kerja kerajaan dapat pencen untuk kelestarian kehidupan. Jadi selepas pencen ada pendapatan bulanan, kan? Lestari lah dia. Semua ni sustainable punya. Okey. Cumanya bila kerajaan umumkan penghapusan pencen ini, dia mengejutkan banyak pihak, dan saya tengok memang komen-komen terhadap kerajaan amat ganas sekali lah. Dan dah mula dah ada compare dengan statement kenyataan Datuk Najib dulu, imbau kembali kan. Ada statement, saya ingat saya tahun 2017 ucapan Datuk Najib di Pimpinan Agung UMNO perihal kalau dapat kerajaan ni kat pembangkang, dia orang hapuskan pencen, which is sebenarnya dah realitinya. Okay, cuma macam mana kita sekarang dengan isu ni? Berat isu ni. Saya ada beberapa pendapat lah, Dok. Ada tadi kita dah bincang sikit, tapi ada tengah-tengah Dok cakap tu, saya pun banyak benda yang saya fikir. Pertama sekali, kita kena lihat isu pencen ni sebagai satu isu ataupun titik permulaan institutional reformasi institusi penjawat awam. Dia tak boleh kita lihat isu pencen ni sebagai satu isu, sebagai satu komponen sahaja, tapi perlu dilihat secara menyeluruh. Kalau kerajaan nak tukar sistem ataupun skim pencen kepada skim KWSP, yang pertama sekali yang sebelum saya lupa ialah kerajaan kena melihat keperluan untuk mengekalkan elemen pencen bagi jawatan-jawatan tertentu. Contoh, polis, cikgu, ataupun kalau tak nak cikgu pun polis, nurse, tentera, ahli bomba. Ini semua yang jawatan-jawatan kritikal, profession kritikal, yang mereka ni meninggalkan anak bini ataupun mungkin berhadapan dengan banyak ancaman dan bahaya dalam menjalankan tugas. Janganlah kita remove elemen pencen. Yang ni saya rasa kena bincang dengan lebih mendalam untuk melihat jawatan ataupun profession penjawat awam yang kritikal. Mungkin kita kena kekalkan elemen pencen, tapi mungkin ditambah baik. Dan bila saiz tu kecil, mungkin lebih senang urus lah oleh kerajaan. Yang kedua, untuk penjawat awam ni nak pindah daripada skim pencen ke skim KWSP, you tak boleh simply kita announce hapus pencen, ambil penjawat awam baru besok terus masuk skim KWSP. Ini tak boleh macam ni. Bila you nak buat macam ni, maksudnya you kena review balik struktur gaji, tangga gaji, keperluan ada perubahan dalam menjawat jawatan, dan juga keperluan untuk memperkenalkan konsep performance monitoring. Bila you nak buat skim KWSP dengan keadaan atau tangga gaji yang ada sekarang, mana orang tak marah? Yang gaji 2,000, yang gaji 3,000, dapat berapa persen? Kita pun tak tahu. Government pun tak tahu. Dia tak announce berapa persen contribution yang government nak announce untuk pada penjawat awam. Tapi mungkin penjawat awam akan bayar dalam 9 ke 11% contribution sendiri daripada gaji dia. Dia potong 11% atau 9% bagi pada KWSP, government akan contribute mungkin 13%. Yang saya masa di SPD dulu, SPD contribute 18%. 18%. Tinggi. Bukan kecil besar. Tinggi. Dan
tangga gaji kami di SPAD berbeza. Walaupun SPAD. Walaupun kami Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, agensi badan berkanun kerajaan, tapi tangga gaji kami jauh berbeza daripada penjawat awam. Namun yang demikian, kami sentiasa dinilai. Setiap tahun ada performance monitoring. Mana tak perform, gaji tak naik. Nombor satu. Mana tak perform, kena masuk program improvement. Maksudnya dipanggil performance improvement program. Kalau masih lagi lepas program tu tak perform, buang. Terminate. Bermaksud, konsep yang macam Dok cakap tadi kan, masuk kerajaan ni secure. Kan? Secure, tak payah nak risau kena berhenti, tak, kecuali ada tindakan tata tertib lah. Tak payah nak secure, tak payah nak pening, tak dapat kerja, tak payah nak pening dibuang kerja. Jangan, mentaliti tu nak kena ubah dulu. Konsep tu nak kena ubah dulu. Nak kena install new culture. Gaji pun nak kena install new gaji. Dan barulah boleh buat perubahan daripada skim pension ke skim KWSP. Sebab apa? Dia membawa kepada perkara ketiga yang saya nak bincang. Saya bukan nak merendahkan mana-mana orang dalam skim penjawat awam, Dok. Saya tak ada niat langsung dan saya tak ada langsung rasa nak menghina ataupun memperkecilkan mana-mana pihak. Tetapi kita kena ingat, penjawat awam yang duduk dalam kepompong mentaliti tak ada masalah. Kalau dah masuk kerajaan, jangan risau. Selamat. Penjawat awam tetap selamat. Selesai. Kelas. Kan? Mentaliti ni yang membuatkan kita ada masalah produktiviti. Proses birokrasinya terlalu lama, proses bagi sesuatu kelulusan terlalu lama, untuk mendapatkan sesuatu maklumat terlalu lama. Semua benda jadi terlalu lama. Bila semua benda jadi terlalu lama, maksudnya produktiviti kita tak optimum lah. Kita punya produktiviti mungkin sentiasa rendah. Pekerja ramai, tak optimize, produktiviti rendah, terlalu banyak benda pula. Kadang-kadang bukan nak salahkan penjawat awam, tak boleh juga. Terlalu banyak benda pula dia nak kena buat ni. So, benda-benda macam ni nak kena buat institutional reform. Saya pernah ingat lagi, tak silap saya dulu masa Datuk Seri Saifuddin Indra Mahkota. Masa dia dengan UMNO lah. Dulu dia dengan UMNO kan. Saya pernah cerita benda ni dengan dia. If we want to have a functioning government, dia bukan pasal menteri tu. Dia pasal penjawat awam tu mesti functioning. Penjawat awam nak functioning, you mesti ada the good talent. Nak bagi good talent sebab apa? Nak improve productivity. Nak dapat good talent, you mesti ada good remuneration. Mesti ada gaji yang menarik. Mesti ada faedah yang menarik. Kalau tidak, siapa nak duduk jadi kerja kerajaan? Dah lah you remove pension sekarang ni. You bagi KWSP. So, my advice, Doc, pendapat saya, is not about moving from pension scheme to KWSP scheme. It's all about transforming the whole civil servant punya institution. It's not easy. Dia bukan sekarang buat, besok boleh announce. Maksudnya you kena tengok semua komponen-komponen dalam institusi penjawat awam. Dan tidak adil untuk saya setuju remove pension ke KWSP, tapi tidak adil. Tidak adil hanya sekadar remove pension bagi KWSP. You must transform the institution. Beberapa keyword yang Agil sebut tadi ni, satu, optimum. Nak kena optimumkan penjawat awam. Productivity nak kena. Bila optimumkan penjawat awam, so kita akan mengeluarkan produktiviti ataupun kita akan menghasilkan produktiviti yang tinggi dan baik. Dan kemudian untuk memastikan semua itu berkualiti hasilnya, kita nak hasil berkualiti, tentunya performance monitoring. So ini saya kira penting, perlu diteliti. Dia bukan soal daripada pension ke KWSP. Bukan semata-mata itu, walaupun itu kesannya dirasai oleh ramai pihak, tetapi ini lebih kepada functioning government. Kenapa? Simple je. Menteri terdiri daripada kalangan siapa? Orang politik. Latar belakang pelbagai. Tak payah sembang lah. Dia datang dan pergi. Satu-satu. Latar belakang pun berbagai. Ada ambil bidang cikgu je sekolah, tapi dah jadi menteri tenaga. Contoh. Bukan sekarang lah. Tapi saya bagi contoh. Istilah contoh. Menteri kesihatan tapi bukan doktor. Itu biasa. Itu biasa. Okay. Itu satu. Kedua, menteri datang dan pergi. Okay. Tapi dia akan kekal memberikan nasihat, memberikan pandangan, movekan kementerian. The real engine dia penjawat awam. Sangat penting. Kami bercakap ni pasal you all penjawat awam penting. Kalau you all penjawat awam tak penting, kita tak hirau benda ni. But you also need to orang kata kena accept the fact that change will happen. Change will happen. And it's not easy.
Saya tak kata benda ni mudah. Ada akan yang bitter, akan ada yang tak puas hati, tapi Yes. change is happen. Yeah. It will happen whether kita suka atau tak suka, but kita kena adapt, kita kena adjust dan kita kena ikhlas. Sebab apa? Sebab mungkin ada yang duk compare zaman Datuk Najib dulu cuba tembungkan dengan sekarang. Cuba saya rasa kurang relevan lah, sebab satu dunia pun kat arah ni sekarang. Even yang terbaru, saya balik daripada Saudi ni, banyaklah tahu sikit perkembangan Saudi terkini. Saudi pun move towards that. Dan dia mula tawarkan kontrak. Sekarang bukan permanent bukan permanent. Dan yang menarik juga sikit lagi lah, konsep bantuan rahmah Saudi. Ya, mungkin saya boleh kongsi sikit lah. Sebab bila dia move towards ni, dia mula memikirkan soal pendapatan isi rumah. Betul. Kan? Bila lima pencen, pendapatan isi rumah tu penting. Dia punya model dia Agil, dia punya model dia bagi satu kepala setiap isi rumah ni RM2,000. RM2,000. Katakanlah ada 4 orang dalam rumah tu, RM2,000 8,000. Dia akan bagi. Tapi dengan syarat, kalau sekiranya pendapatan ayah ni tak contohnya, pendapatan dia lebih 8,000. Patutnya dia bagi RM2,000 kan. Tu RM8,000 satu rumah kan. So dia takkan dapat dah. Dah lebih tak dapat? Lebih tak dapat. Tapi kalau pendapatan dia kurang daripada RM8,000, dia top up bagi. Dia top up. Bagi sampai kalau RM8,000. pendapatan dia RM4,000, dia tambah lagi RM2,000. Bagi cukup RM8,000. So that's Saudi punya model. Tapi ini di antara perkara-perkara yang dia insentif yang dia sediakan bagi berhadapan dengan pemberhentian ataupun pembatalan sistem pencen. Tapi bila Dok sebut tu, dia trigger satu pemikiran. Sebab kita remove pencen kan. Kita remove pencen bermaksud kalau ada pencen, kita ni aging society ya Dok. Betul. Kita menghala ke aging society. Makin ramai orang tua. Bila ramai orang tua, dia tak ada kerja, dia mengharapkan hidup dia dengan pencen. Jadi bila remove pencen, yang muda sekarang ni pun akan sampai tahap dia akan umur tua dan dia tak ada kerja. So dia akan mengharapkan duit KWSP. So insecurity ni real. Katalah dia keluar RM200,000, RM300,000, lepas tu habis, apa nak buat? This is the part yang saya rasa kita ada banyak Baitul Mal, kita ada pusat zakat, kita ada bantuan kerajaan. Yang ni we need to really figure out macam mana nak kena sync up, nak kena mesti pastikan bahawa mereka ini tidak tercicir dan sentiasa dapat bantuan kerajaan. Satu. Kedua, kita juga kena memikirkan macam mana nak memastikan the aging population ni will stay economically active dalam masyarakat. Ini banyak ni cerita dia. Satu lagi point pada saya, point ni value. Yang penting, yang ramai orang lupa discuss benda ni, Gil. Tanggungjawab anak kat mak ayah. Okay. Kita duk katakan, kenapa kerajaan tak bagi gini? Kadang-kadang kita orang politik, kita turun kawasan, jumpa orang susah. Saya rasa semua mak ayah macam tu, tak mau nak minta kat anak. Betul. Tapi mak ayah sanggup marah wakil rakyat. Sebab tak bagi kat dia. Wakil rakyat tak bagi kat dia. Walhal sebenarnya tanggungjawab siapa? Anak. Okey, sebab tu bila Nabi SAW sebut dalam hadis, maksud dia kita kena teliti jauh ni. Anta wa maluka li abik, kata Nabi. Anta wa maluka li abik. Engkau dan harta engkau adalah milik bapa engkau. So mesej Nabi. Saya pernah satu ketika, dulu ada orang cadang katakan nak tambahkan lagi rumah-rumah penjagaan orang tua-tua. Saya antara yang awal yang against dulu. Walaupun tidaklah secara bertentangan secara direct, tapi saya bercakap dengan mereka-mereka yang terlibat dalam memperkasakan idea tersebut. Saya bagi pandangan, saya tak setuju. Saya kata sepatutnya kita kena kuat-kuasakan undang-undang kebertanggungjawaban anak-anak ke atas mak ayah dia. Kalau tak ni kita nak kena jaga ni. Sepatutnya dia lah yang kena tanggungjawab jaga mak ayah dia sampai ke liang lahat. Itu yang paling besar. Kesedaran ni, value ni, ramai orang tak bercakap. Kita duk bercakap pasal kerajaan kena bagi. Kerajaan kena bagi. Value ni, kesedaran ni harus kita kena mulakan campaign dia. Kita kena panggil saya tahu saya nak ajak siapa. Nak tahu nak ajak siapa ni. Cerita pasal institusi kekeluargaan ni penting. Penting. Okay. Kita akan berhenti dan kita akan bincang lagi topik panas juga selepas ini. Relax bro.